taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam talian untuk kita sambung perbincangan kita dalam bab Umdatul Ahkam, iaitu satu kitab yang menghimpunkan hadis-hadis hukum yang ditulis oleh seorang ulama hadis yang terkenal, iaitu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, iaitu bab At-Tayammum. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haja fa ajnabtu falam ajidil ma fatamarraghtu fi as-sa'id kama tamarraghu ad-dabba thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhakartu dhalika lahu faqala innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha thumma daraba biyadayhi al-ard darbatan wahidah ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه رواه البخاري. Ini hadis yang pertamalah dalam bab tayammum yang dimasukkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab di Umdatul Ahkam. Maksud dia an Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir ialah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan anak kepada Sumayyah. Anak kepada Sumayyah dan Yasir. Kita semua tahulah keluarga Sumayyah dan Yasir ini diseksa oleh orang Quraisy pada zaman sebelum daripada berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Sumayyah telah pun meninggal dunia disebabkan penyiksaan itu. Yasir juga meninggal dunia. Tetapi Ammar ini terselamat. Sebab apa Ammar ini terselamat? Ammar ini terselamat disebabkan dia dipaksa untuk bercakap kalimah kufur. Dia mengucapkannya dalam keadaan jiwanya masih kekal beriman. Maka dia selamatlah. Lepas daripada itu, dia pun memang menyesal sungguh. Tapi sebabkan dia muda pada masa itu, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada sesiapa yang tidak mampu untuk mempertahankan dirinya untuk bercakap dengan kalimah kufur sedangkan jiwanya beriman. Maka sebab itu kita tengok dalam Quran Allah Taala berikan kemudahan, berikan rukhsah, berikan kelonggaran. Sesiapa yang nak dipaksa, sesiapa yang dipaksa untuk mengucapkan kalimah kufur, kalau tidak mereka dibunuh, dia boleh ucapkan. Walaupun kalau tak ucapkan sehingga terkorban itu lebih utama, tetapi kalau tak mampu boleh gunakan rukhsah. Seperti mana yang kita tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberitahu tentang dua orang di zaman dia yang dihadapkan ke Musailimah Al-Kadzab. Musailimah ni seorang yang mengaku diri dia Nabi. Jadi dia jumpa dengan dua orang ni. Dia pun tanya pada seorang, apa kau kata pada diri aku? Dia kata, aku tak tahu. Maka dibunuhlah orang yang kata tak tahu ni. Matilah orang yang kata tak tahu siapa dia Musailimah. Yang seorang lagi dalam keadaan takut, maka dia pun sebutlah, engkau adalah Nabi. Maka dia biarkan kerana mengaku Nabi, sedangkan
yang disebut tu hanya pada mulut lah, bukan pada lidah, bukan pada jiwa. Maka Nabi SAW pun diberitahu tentang peristiwa ni. Nabi SAW pun bersabda, yang seorang ni dia telah menggunakan, orang kata apa, dia telah meninggal dunia, maka dia dapatlah ganjaran besar. Yang seorang lagi ni dia telah menggunakan rukhsah. Jadi maksudnya adalah rukhsah bagi mereka. Walaupun afdalnya adalah mempertahankan akidah luar dan dalam. Kalau tak mampu, boleh mempertahankan akidah di dalam sambil mengucapkan sebaliknya di luar. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah Ta'ala kata, kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan jiwanya kekal tenang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ammar ini dia mengambil rukhsah itu, maka dia tak berdosalah sebab dia dipaksa, sebab dia tengok kan mak ayah dia dibunuh. Maka Nabi SAW sendiri pernah bersabda kepada keluarga Yasir ni, Sumayyah dan juga Yasir, Nabi kata, sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, maka perjanjian kamu, apa yang dijanjikan untuk kamu adalah syurga. Ini satu kelebihan lah. Sebab itulah pada zaman pemerintahan Umar sangat memuliakan kepada Ammar ini. Diadakan satu tempat yang khusus. Diadakan satu tempat yang khusus untuk Ammar ni duduk sebab kedudukan dia. Sebab itu ada satu kisah, tempat tu disediakan untuk Ammar, tapi Khabbab nak duduk. Khabbab kata, kenapa saya tak boleh duduk? Dia kata Ammar ini dia ada keistimewaan kerana dia telah berjuang, dia telah diseksa dan sebagainya. Khabbab pun tunjuk belakang dia. Dan Khabbab pun tunjuk kesan-kesan diseksa belakang dia. Sehingga Umar tengok dan Umar terkejut. Umar kata, aku tak pernah tengok belakang seseorang yang seperti ini. Maksudnya penuh dengan kesan-kesan. Jadi ia menunjukkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, satu pengajaran lah. Agama ini sampai kepada kita dalam keadaan susah payah para sahabat. Ada yang diseksa, ada yang dibunuh, ada yang meninggalkan parut yang begitu kekal. Maka kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan pengorbanan mereka itu sampailah kepada kita agama ini. Maka sebab itu kita kena pelihara. Sebab itu kita kena pelihara sungguh-sungguh. Kalau tak, sia-sialah agama kita, telah mensia-siakan diri kita. Mungkin ada orang kata, sia-sialah para sahabat berjuang. Dia orang tak sia-sia. Mereka tak sia-sia kerana mereka itu sedang berselesa. Dengan pengorbanan mereka itu, mereka selesa di dalam alam barzah kerana mereka telah lakukan yang terbaik. Kalau kita tak beriman pun, mereka tak kekal, tak terkesan apa pun. Jadi ini sebagai satu pengajaran lah untuk kita. Baik. Kita tengok hadis yang Ammar bawa. Dia kata apa? Dia kata, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar aku dalam satu urusan. Maksudnya Ammar ini pernah satu ketika dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan satu urusan. Fa ajnabtu, maka Ammar mengatakan kepada kita semua, dia cerita pada kita, dia kata fa ajnabtu, bila dalam permusafiran itu, bila dalam perjalanan itu, aku pun berjunub. Aku berjunub. Falam ajidil ma, bila berjunub perlu mandi. Bila berjunub perlu mandi. Falam ajidil ma, tetapi aku tidak dapat menemui air. Fatamarraghtu fi sa'id, maka aku pun berguling di tanah. Maksudnya apa? Maksudnya seolah-olah nak bagi isyarat, hadis ni memberikan kita satu isyarat yang penting, iaitu ayat tayamum ni dah turun dah. Kemudahan untuk bertayamum ni, gantikan wuduk ni dah turun dah. Dah turun dah. Maka sebab itu Ammar ni, bila dia berjunub aja, dia berguling di tanah. Sebab apa Ammar berguling di tanah? Sebab tayamum untuk wuduk, ganti wuduk. Tayamum untuk mengangkat hadas kecil adalah dengan menyapu muka dan juga pergelangan tangan. Tetapi yang tu untuk hadas kecil. Sekarang ni Ammar kata, aku berhadas besar.
Aku berhadas, Ustaz, aku berjunub. Jadi kalaulah wuduk itu gantinya adalah dengan menyapu muka dan juga tangan, maka kalau berjunub dah tentulah orang kata apa, sebab junub ni asalnya adalah dengan mandi kan, meratakan air ke keseluruhan badan. Jadi dia kata kalau wuduk gantinya sapu muka dan sapu tangan dengan debu, kalau berjunub dah tentulah aku berguling dalam tanah. Dia pun berguling lah, dia kata. Aku pun berguling di tanah, meratakan tanah ni ke tempat keseluruhan badan dia, kama tamarragud dabah, seperti mana binatang ternakan ataupun haiwan, binatang merangkak berguling di tanah. Summa ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila selesai aja urusan tu, dia pun dah berguling dah. Dia pun cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma kana yakfika an taqula biyadayka hakadha." Nabi kata sebenarnya, sesungguhnya memadai bagi kamu untuk kamu buat dengan dua tangan kamu begini. Summa daraba biyadayhi al-ard darbatan wahidah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dengan tangannya satu kali tepuk. Summa masaha asy-shimal 'ala al-yamin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggosok ataupun menyapu yang belah kiri, tangan kiri ke atas tangan kanan. Wa dhahira kaffaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kedua belakang tangannya dan juga kedua mukanya. Inilah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menceritakan kepada kita tentang faedah bertayamum. Baik. Kita tengok apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama sekali, Ibn Hazm ni tuan-tuan, dia merupakan salah seorang ulama yang bermazhab Zahiri. Apa itu Zahiri? Zahiri ini ialah satu mazhab yang tak pakai kias. Dia tak pakai kias-kias. Ni apa kias? Kias ni cuba untuk mengaitkan sesuatu yang tak disebut dengan sesuatu yang disebut dalam dalil. Umpamanya, hari ini kita tengok dadah tidak disebut di dalam Al-Quran ataupun hadis pengharamannya. Tetapi sifat dadah tu sama macam arak, iaitu menghilangkan fungsi akal. Oleh kerana itu, dadah mengambil hukum. Penyalahgunaan dadah ni mengambil hukum arak. Mengambil hukum arak. Sebab kita gunakan qiyas. Qiyas ni dia perlu kepada sifat yang sama, illah yang sama. Walaupun bukan daripada semua sudut, tetapi daripada satu sudut yang menjadi punca hukum, memadai. Contohnya arak diharamkan. Sebab apa? Para ulama akan saring sifat yang ada dalam arak yang memungkinkan kita untuk qiyas, yang memungkinkan kita untuk tahu pasal apa Allah Ta'ala haramkan arak. Bila kita tengok, sebenarnya arak ini diharamkan sebab bukan kerana dia ni diambil daripada anggur, bukan kerana dia ni bersifat orang kata apa, bersifat minuman, kerana banyak lagi minuman jus yang lain yang Nabi tak larang. Rupanya sebab memabukkan. Illatul iskar. Memabukkan itu menjadi satu illah. Memabukkan itu menjadi satu punca kepada sesebuah hukum. Jadi mana-mana perkara lain yang mengambil sifat yang sama, iaitu memabukkan, menghilangkan fungsi akal, maka ia diharamkan kerana mengambil hukum arak. Jadi sebab itu qiyas ni benda yang ada sebenarnya dalam agama. Ya, benda yang ada dalam agama, tetapi ada satu mazhab di kalangan ahli sunnah, mereka ahli sunnah, tapi mereka ni problem mereka tidak memakai kepada qiyas. Tak pakai qiyas ni, mereka pakai zahir sahaja. Apa yang disebutkan secara literal di dalam dalil, itulah yang mereka pegang. Apa yang berlaku dalam apa yang disebut dalam dalil, itulah yang mereka pegang. Mereka tak tengok pada benda-benda lain lagi. Mereka tak tengok, mereka tak cuba untuk kiaskan.
Okey. Kemudian yang Ibn Hazmin ni dia tengok hadis ni, dia kata sebenarnya apa? Sebenarnya dalam apa? Dalam agama ni mana ada qiyas? Sebab Ammar dicuba untuk menggunakan qiyas. Ammar bin Yasir dalam hadis ni dia cuba untuk menggunakan qiyas. Menggunakan qiyas. Sebab apa dia kata apa? Wudu ganti kepada wudu, kalau air tak ada boleh tayamum. Tayamum ni apa ni, sapu muka, sapu tangan. Tapi untuk berjunub, sebab junub kan mandi, junub perlu mandi. Jadi bila mandi, ganti kepada mandi, pastinya berguling di tanah, kan? Pastinya berguling di tanah. Jadi bila Ammar menceritakan perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? Nabi kata tak boleh. Nabi kata tak betul tu. Tayamum untuk orang yang berjunub sama seperti mana tayamum untuk orang yang berhadas kecil. Cukup hanya sekadar menyapu muka dan menyapu tangan. Cukup. Maka Ibn Hazmin kata, tengok. Dia ni, Ammar ni guna qiyas. Tapi Nabi SAW tak setuju dengan penggunaan itu. Okey. Macam mana nak jawab? Majoriti ulama dia terima sebab dia kata kita tak boleh tengok satu hadis saja. Sebab kalaulah kata memang qiyas ni tak ada, dah tentu hadis-hadis lain yang menunjukkan adanya qiyas, Nabi SAW tak sebutlah. Sedangkan ada hadis lain yang menunjukkan memang Nabi SAW menggunakan qiyas, ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Umpamanya Nabi SAW menyebutkan seorang datang kepada Nabi SAW, dia kata ayah dia dah tua dan tak mampu nak buat haji lagi, sedangkan dia ada duit. Boleh tak saya ni hajikan untuk dia? Boleh tak saya ni buat haji untuk ayah saya? Ada riwayat yang disebut dah meninggal dah pun. Boleh tak saya buatkan haji untuk dia bagi pihak dia? Maka Nabi SAW tak jawab boleh. Tak, Nabi menggunakan qiyas dalam masalah tu. Nabi kata apa? Nabi kata, apa pandangan kamu? Kalau seseorang itu berhutang, adakah wajib dibayar hutangnya? Dia kata, ya. Maka Nabi SAW pun bersabda, maka hutang Allah lebih utama untuk dibayar. Nampak tak? Nabi SAW menggunakan satu kaitan, mengambil hukum yang lebih kurang sama. So, Nabi SAW menggunakan qiyas dalam menjawab persoalan ini. Maka majoriti ulama, mereka menjawab kepada Ibn Hazmin. Mereka kata, boleh jadi hadis yang kita sedang baca ini menjadi dalil kepada kesahihan asal kepada pensyariatan qiyas. Kan? Kenapa? Kerana Ammar tu sendiri telah menggunakan qiyas dalam masalah ni. Kan? Ammar tu sendiri telah menggunakan qiyas dalam masalah ni sebab dia berguling. Walaupun perbuatannya itu salah, tapi dia telah menggunakan, kerana dia faham agama ni boleh guna qiyas. Kan? Tapi salah Ustaz. Ya, salah. Ya. Tetapi dalam ijtihad ni kita boleh tahu Ammar ini dia berijtihad. Jadi ijtihad Ammar ni dalam isu ni salah lah. Tapi dia guna apa untuk ijtihad? Dia guna qiyas. Kan Nabi SAW bersebut, kalau idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim berhukum, maka dia betul, dia dapat 2 pahala. Kalau dia tak betul, dia dapat 1 pahala. Jadi dalam isu ni Ammar telah menggunakan qiyas. Dan Nabi SAW kata cukup. Sebenarnya badai untuk kamu buat sama macam tayamum untuk berhadas kecil. Dan Nabi SAW tak pernah pun kata dekat Ammar, kamu ni jangan pakai qiyas dalam agama ni. Nabi tak pernah kata gitu. Kerana apa? Kerana qiyas itu betul, walaupun natijahnya itu tidak berapa tepat. Kerana qiyas ni bukan boleh guna dalam semua perkara. Dalam akidah ke, dalam perkara ibadat yang akal tak mampu fikir, kita tak bolehlah guna qiyas, kerana qiyas ni adalah proses penakkulan untuk mencari sifat yang sama. So dia ada proses akal lah kat situ. Tapi pendapat yang tepat dalam isu ni adalah majoriti ulama lah yang menggunakan qiyas dengan syarat-syarat dan disiplin yang tertentu. Bukan semua benda kita boleh pakai qiyas.
tetapi hanya pada ruang lingkup yang tertentu saja. Cuma saya nak ceritalah, Ibn Hazmin ni, dia punya literalnya tu, sehingga kan ada riwayat Nabi SAW menyebutkan, ya, Nabi SAW mengatakan orang perempuan ni ataupun anak dara tidak boleh dinikahkan melainkan mesti minta persetujuan dia dulu. La tunkahu al-mar'atu hatta tusta'zan. Janganlah seseorang perempuan ataupun la tunkahul bikru. Janganlah seorang anak dara itu dikawinkan ataupun dinikahkan oleh wali dia tanpa meminta persetujuan daripada dia. Maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, al-bikir ghalaba 'alaiha al-haya. Ya Rasulullah, sesungguhnya anak dara ni mereka terlalu malu, ada sifat malu pada mereka. Macam mana kita nak tahu mereka ni setuju ataupun tidak? Kan? Para sahabat ni, dia fahamlah keadaan tu. Dia kata, ya Rasulullah, orang perempuan ni banyak perasaan, orang perempuan ataupun terutamanya anak dara lah, dia banyak perasaan malu pada dia. Perasaan malu tu menguasai dia. Ini bila Nabi kata kena minta persetujuan, kadang-kadang dia tak jawab pun, dia malu. Maka Nabi SAW kata, idnuha samatuha. Kan? Idnuha samatuha. Keizinannya adalah dia diam. Bila dia diam tu maksudnya dia setujulah tu. Nabi kata. Maka Ibn Hazmin ni oleh kerana literalnya dia kata persetujuan perempuan, persetujuan anak dara untuk menikah apabila dia kata dia setuju. Apabila dia kata dia setuju. Kalau dia tak setuju, maksudnya apa? Kalau dia tak setuju, maksudnya dia akan cakap. Tapi kalau dia setuju, dia kena diam. Kalaulah kata ada satu kes, seorang wali tanya kepada anak dara dia, kamu setuju ke tidak? Dia kata dia setuju. Kurang sikit perasaan malunya, dia kata dia setuju. Contohnya lah, kan? Majoriti ulama kata kalau dia kata dia setuju dengan jelas, kalau dia kata dia setuju, itu sudah memadai. Sebab apa? Sebab dalam dalil tersebut hanya menyatakan wasiat. Ibn Hazmin ni dia kata apa? Sebab dia literal kan? Dia kata kalau perempuan tersebut, dia setuju, maksudnya tak sah lah. Tak boleh. Dia kena diam sebab Nabi SAW kata kena diam. Begitulah literalnya Ibn Hazmin dalam masalah memahami dalil hukum. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis ni Nabi SAW menyebutkan tentang sekali tepuk. Tapi sebenarnya berapa kali tepuk ni? Kan? Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Bukhari ni, Nabi SAW hanya menyebutkan kepada Ammar begini, dia kata. Nabi kata, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Cukup untuk kamu tepuk dua tangan kamu begini. Summa daraba biyadayhi al-ard darbatan wahidah. Nabi SAW hanya menepuk tanah dengan kedua tangannya hanya dengan sekali tepuk. Maka sebab itu ulama berbeza pendapat berkenaan dengan tepuk ni. Majoriti ahli hadis dan juga mazhab Maliki mengatakan sekali tepuk. Mereka kata sekali tepuk. Sebab apa sekali tepuk? Sebab di dalam hadis ni Nabi SAW sebut kepada Ammar. Kalau kita tengok dalam hadis Bukhari ni, memang Nabi SAW kata sekali tepuk sahaja. Sekali tepuk. Kalau dua kali tepuk, dah tentu Nabi SAW akan bagi tahu kepada Ammar. Sebab apa? Sebab Ammar memerlukan kepada hukum ni. Ammar kena tahu hukum ni sebab dia memang terlibat dalam masalah ni. Sebab dalam kaedah fiqh ada menyebut ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Melewatkan kita panggil apa? Melewatkan penjelasan hukum kepada orang yang memerlukan tak boleh. Dia kena bagi tahu. Ya. Kena bagi tahu. Okey, maksudnya yang wajibnya hanya sekali tepuk. Tetapi kalau dia tepuk dua kali, Maliki dan juga Hambali mengatakan tepuk kali kedua itu adalah sunnah. Maksudnya yang pertama tu wajib, yang kedua sunnah. Okey?
Manakala mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i, mereka mengatakan 2 kali tepuk. 1 tepuk untuk muka dan 1 tepuk untuk 2 tangan. Seperti mana yang kita belajarlah. Maksudnya ada 2 pandangan di sini. Pandangan pertama, pandangan Maliki, majoriti ahli hadis dan juga Hambali, mereka kata tayamum ni sekali tepuk yang fardu, 2 kali tepuk yang sunat. Maksud kalau 2 kali tepuk, okey, tapi sunat je lah yang kali kedua tu. Kalau sekali pun sudah memadai. Manakala madhab Hanafi dan juga Asy-Syafi'i, mereka mengatakan tayamum ini 2 kali tepuk. Mesti 2 kali. Kerana apa? Baik. Kerana ya, sebab perbezaan pandangan dalam kalangan ulama dalam isu ni adalah kerana yang pertama, ayat tayamum tu sendiri mujmal. Mujmal ni maksudnya ada ruang untuk interpretation. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Allah Subhanahu wa taala sebut, hendaklah kamu bertayamum dengan sa'idan tayyiba, dengan sa'id, dengan sesuatu yang berasal daripada bumi yang bersih, debu yang bersih. Kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Quran suruh kita memakai debu umpamanya untuk tayamum. Kemudian Allah Taala arahkan kita untuk sapu muka dan juga sapu tangan. Adakah 2 kali tepuk ataupun sekali tepuk? Ayat Quran tidak menjelaskan. Kalau kita tengok kepada hadis pula, kalau kita tengok kepada hadis, hadis yang datang dalam masalah tayamum ini bercanggah-canggah pula. Hadis Ammar umpamanya yang kita baca tadi, dia menyebutkan sekali tepuk. Sekali tepuk untuk wajah dan sekali tepuk untuk tangan. Manakala di sana ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang perlunya 2 kali tepuk. Seperti hadis Ibnu Umar, yang mana Ibnu Umar mengatakan at-tayammum, seperti hadis Ibnu Umar yang mana Nabi SAW menyebutkan at-tayammum darbatun lil wajah wa darbatun lil yadain. Hadis ini riwayat al-Imam Daraqutni. Hadis ini hadis riwayat Ad-Daraqutni dalam kitab dia As-Sunan. Yang mana Ibnu Umar meriwayatkan daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, tayamum ni 2 kali tepuk. 1 kali tepuk untuk wajah, 1 kali tepuk untuk 2 tangan. 1 kali untuk wajah, 1 kali untuk tangan. Baik. Riwayat yang digunakan ini, riwayat yang diriwayatkan oleh, ataupun kita kata hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni ini, yang meriwayatkan hadis ni 2 kali tepuk daripada Nabi SAW, adalah tidak sahih. Al-Imam Daraqutni sendiri mengatakan ia tidak sahih daripada Nabi SAW. Daraqutni kata ia adalah pandangan Ibnu Umar. Dia adalah kata-kata Ibnu Umar. Tetapi ada juga pandangan ulama seperti Ibn Hajar menukilkan dalam kitab dia At-Talkhisul Habir. Dia juga mendhaifkan riwayat ni kerana dalamnya ada perawi yang dhaif. Maka riwayat ini tidak begitu kuatlah untuk mengatakan hadis ini boleh diguna pakai untuk bab hukum. Ya. Di sana ada riwayat daripada Abu Daud. Di sana ada riwayat daripada Abu Daud yang mana riwayat tu menyebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam tayammama bi darbatain masaha bi ihdahuma wajhahu wa bil ukhra dhira'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk untuk bertayamum ini 2 kali tepuk. Yang mana dengan sekali itu Nabi akan sapu tangannya, sapu wajahnya, dan satu lagi kedua tangannya sehingga ke siku. Tetapi riwayat ini juga adalah riwayat yang dhaif. Ya, riwayat yang dhaif, didhaifkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab dia Al-Talkhis Al-Habir. So kalau kita tengok, ya, di dalam isu ini ulama memang berbeza pendapat lah. Ulama memang berbeza pendapat. Yang pertama, seperti mana yang saya sebut tadi, iaitu pendapat mazhab Maliki dan juga Hambali, dan juga majoriti ahli hadis mereka mengatakan tepuk ni hanya sekali je yang fardu. Manakala mazhab Syafi'i dan juga Hanafi mereka kata 2 kali. Kerana mereka mengguna pakai kita kata apa? Mengguna pakai hadis. Cuma hadis yang mereka guna pakai itu adalah hadis yang dhaif. Yang tidak sahih. Okey? Baik.
Kita tengok isu berikutnya. Mana pendapat yang tepat? Wallahu ta'ala a'lam. Saya nampak dalam hadis ini, riwayat Bukhari itu adalah riwayat yang sahih. Maka saya cenderung kepada sekali tepuk sudah memadai. Kalau 2 kali tepuk, maka tidaklah menjadi satu kesalahan. Okey. Had sapuan tangan. Kalau kita tengok dalam pandangan ulama. Nah, kalau kita tengok dalam pandangan ulama, ada sedikit perbezaan pandangan berlaku. Okey. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran dengan satu ayat yang boleh menimbulkan pelbagai tafsiran. Allah Taala kata, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Hendaklah kamu menyapu wajah kamu dan kamu menyapu kedua tangan kamu dengannya. Maksudnya apa? Allah Ta'ala kata tayamum ni kena sapu muka, kena sapu tangan. Tangan ni sampai mana? Sebab tangan ni daripada sini sampai ke sini pun tangan. Daripada sini sampai ke sini pun tangan. Daripada sini sampai ke sini pun tangan. So tangan ni sampai mana? Sampai mana kita nak kata tangan ni? Ayat Al-Quran itu ya, tidak orang kata apa, tidak begitu jelas. Ayat Quran tu jelas tetapi tidak jelas dalam menyatakan had. Sebab tangan ni tangan. Daripada pergelangan ni pun tangan, sampai ke siku pun tangan, sampai ke ketiak pun tangan. Sebab tangan ni satu lafaz yang boleh menerima had yang pelbagai. Jari ni pun tangan juga ni. Daripada ujung jari sampai ke ujung ni pun tangan juga. Jadi dia boleh menerima pelbagai tafsiran. Maka bila Al-Quran itu kita tengok tidak dapat memberikan penjelasan yang tuntas dalam kita nak mengimplementasikan Quran, maka kita kena tengok kepada hadis. Bila kita tengok hadis, ya, ada pandangan ulama yang berbeza. Kenapa kita tengok ulama berbeza pendapat? Kerana ayat Quran tidak mendatangkan had dengan jelas, dan bila kita tengok kepada hadis pun bercanggah-canggah dalam masalah ni. Okey. Kita tengok Hanafi, Asy-Syafi'i. Ya, pandangan mazhab Hanafi, pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Maliki. Dalam salah satu daripada riwayat Imam Malik, mereka ni ataupun mazhab ni mengatakan wajib untuk kita kata meratakan debu di atas 2 tangan ni sehingga ke siku. Mereka kata kalau kita ambil tayamum, kita dah sapu muka, kita kena sapu tangan tu pula sampai ke siku. Kenapa sampai ke siku? Mereka menggunakan riwayat yang kita sebut tadi, iaitu Ibnu Umar meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata at-tayammum darbatan, darbatun lil wajh wa darbatun lil yadain ila al-mirfaqain. Tayammum ni 2 kali tepuk, 1 kali untuk wajah, 1 kali untuk 2 tangan sehingga ke siku. Maksudnya apa? Sampai ke siku lah. Dan mereka gunakan riwayat ni walaupun riwayat ni memang ada percanggahan sikit lah. Sebab Daraqutni mengatakan ia bukan daripada Nabi SAW. Ia hanya riwayat ataupun kata-kata Ibnu Umar. Maksudnya dia bukan hujjah untuk semua. Sebab kalau ia kata-kata sahabat, ulama sendiri berbeza pendapat. Adakah kita wajib mengikut pandangan sahabat ataupun mazhab sahabi ataupun tidak? Maka riwayat ini tidak begitu kukuhlah untuk digunakan sebagai hujjah. Ya, untuk digunakan sebagai hujjah. Baik. Itu riwayat yang pertamalah. Riwayat yang kedua ada hadis daripada Al-Asla'. Dia kata, "Kuntu akhdumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku ni sentiasa berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka fa'atahu Jibril bi ayati tayammum. Tiba-tiba Jibril datang membawa kepada Nabi SAW ayat tayammum. Fa'arani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifal mashu litayammum. Maka Nabi pun bila dah terima ayat tayammum daripada Jibril ni, Nabi pun menunjukkan kepada aku. Aslaq ni kata, ya, Nabi menunjukkan kepada aku bagaimana sapuan untuk bertayamum.
fadarabtu biyadayya al-ard darbatan wahidah famasahtu bihima wajhi thumma darabtu bihima al-ard famasahtu bihima yadayya ila al-mirfaqain. Dia kata Nabi tunjuk kepada aku macam mana cara untuk bertayamum, lalu aku pun tepuk kedua tangan aku ke tanah dengan satu tepukan dan aku menyapu mukaku dengan dua tangan tersebut, kemudian aku tepuk sekali lagi pada tanah, kemudian aku menyapukan keduanya ke siku. Ke siku. Baik. Riwayat ni adalah riwayat Imam Baihaqi dalam As-Sunan. Imam Baihaqi dia keluarkan hadis ni nak bagi tahu pandangan Al-Imam Syafi'i, pandangan Imam Malik, pandangan Hanafi tu. Inilah hadis yang mereka ataupun yang Imam Syafi'i gunakan, yang mazhab Syafi'i gunakan. Tetapi ya, riwayat ini adalah riwayat yang lemah lah. Sebab Rabi' bin Badr, salah seorang daripada perawinya, adalah perawi yang lemah. Tapi dia ni tak bersendirian lah. Sebab ada juga tabi'in yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Ada juga riwayat yang lain. Okey. Maka ini pendapat yang pertama. Itu pendapat Hanafi. Asy-Syafi'i, salah satu daripada riwayat Imam Malik mengatakan sampai ke siku. Ya, sampai ke siku. Dan mereka juga menggunakan kias. Sebab apa guna kias? Sebab kalau wuduk pun kena sampai ke siku, kan kita dulu sebelum ni kita dah belajar bab wuduk. Wuduk pun sampai ke siku. Tayamum kan ganti wuduk. Jadi wuduk ni kalau sampai ke siku, tayamum pun kena sampai ke siku sebab tayamum ganti kepada wuduk. So ini dalil yang mereka gunakan untuk mengatakan wajib sapuan itu sehingga ke siku. Okey. Manakala Imam Ahmad, Ishaq bin Rahoya, Ibnu Jarir, Ibnul Munzir, Ibnu Khuzaimah, ya, mereka mengatakan ia hanyalah sampai ke pergelangan tangan. Bahkan Al-Imamul Khattabi mengatakan inilah pandangan ulama-ulama hadis. Dia kata sampai pergelangan tangan saja. Sampai pergelangan tangan. Sebab apa? Sebab mereka menggunakan orang kata apa? Riwayat Ammar tadi. Sebab Nabi SAW menyebutkan Ammar menyebutkan Nabi SAW tunjuk kat dia sampai ke pergelangan tangan. Apa dalil yang mereka guna selain daripada itu? Okey. Bila Allah Ta'ala kata famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, hendaklah kamu sapu muka kamu dan juga tangan kamu daripada tanah tersebut, daripada debu tersebut. Mereka mengatakan ayat ini ya, bila menyebutkan tentang tangan, maka biasanya siku tak masuk. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sebut tangan pada mencuri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sebut tangan pada mencuri. Contohnya Allah Ta'ala kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangannya. Sama juga disebut tangan. Adakah dipotong sampai ke siku? Tak, dipotong sampai ke pergelangan saja. Begitu juga dia kata hukum yang majoriti ulama mengatakan memegang kemaluan dengan tangan membatalkan wudu. So memegang kemaluan ni hanya pergelangan lah. Pergelangan yang pegang baru batal. Ya, dan juga mereka guna hadis Ammar yang tadilah. Mereka menggunakan hadis Ammar yang mana Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ya, dalam hadis Bukhari Nabi SAW tunjuk sekali pada Ammar, tepuk sekali, kemudian Nabi menyapu kedua pergelangan tangannya, kafai disebut kedua pergelangan tangan dan juga wajah. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW mengarahkan dia untuk bertayamum untuk muka dan kedua pergelangan tangan. Kedua pergelangan tangan. So kalau kita tengok pendapat ni, dia lebih menggunakan riwayat Bukhari berbanding riwayat daripada Ibnu Umar yang merupakan riwayat yang bercanggah-canggah. Ada riwayat yang kata ia daripada Nabi dan didhaifkan oleh ulama seperti Daraqutni, dia mengatakan itu hanya pendapat Ibnu Umar sahaja, ia bukan daripada Nabi SAW. So Imam Ahmad, Ishaq bin Rahoya, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Munzir kata cukup hingga ke pergelangan tangan sahaja.
Sebab riwayat yang mereka gunakan adalah riwayat yang mereka gunakan daripada Al-Imam Daraqutni tu, yang kata sapu sehingga wajahnya sehingga ke siku tu, adalah riwayat yang tidak sahih. Adalah riwayat yang tidak sahih. Baik. Okey. Kalau kita tengok, kalau tanya pendapat saya lah, wallahu taala alam, saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan ia sampai ke pergelangan. Sebab apa? Sebab riwayatnya lebih jelas lah. Tetapi ada tak di sana pendapat yang lain? Ada juga pendapat lain. Ada satu riwayat daripada Al-Imam Ibnu Shihab. Al-Imam Ibnu Shihab, Zuhri lah pendapat Zuhri, dia kata sapu tayamum ni sampai ke sampai ke ketiak. Ada juga pendapat tu. Sebab dia kata riwayat yang datang ni bercanggah-canggah. Jadi ada yang kata daripada pergelangan, ada yang kata sampai ke siku. Dia kata oleh kerana tangan dalam Quran disebut mutlak sangat, so sampai ke ketiak lah. Tetapi riwayat yang sahih jelas menyebutkan tentang pergelangan sahaja. So kalau kita nak tengok pada hadis yang sahih, memang sampai ke pergelangan saja. Tapi kalau siapa yang cenderung untuk mengamalkan mazhab Al-Imam Hanafi, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, dan juga satu pendapat Imam Malik, dia kata saya nak sampai ke pergelangan, saya nak sampai ke siku Ustaz, sebab saya rasa itu lebih selamat, pandangan itu lebih selamat, silakan. Kerana ini memang merupakan perbezaan pendapat yang diiktiraf. Ini merupakan pendapat yang diiktiraf, yang kita tak boleh mengatakan pandangan ni sesat, pandangan ni batil, pandangan ni dalam neraka. Sebab apa? Sebab yang pertama, ayat Quran tu sendiri boleh menerima pelbagai tafsiran, ada ruang. Bila ayat Quran itu tidak begitu meletakkan had, bila ayat Quran itu tidak begitu meletakkan had, maka kita tidak ada ruang, melainkan hanyalah perlu merujuk kepada hadis. Bila kita rujuk pada hadis, hadis yang sahih menyebutkan tentang pergelangan. Dan hadis yang sahih menyebutkan tentang pergelangan tangan. Manakala hadis yang lain menyebutkan tentang siku. Cuma hadis yang sebut tentang siku tu pula tidak disepakati sahih. Orang yang meriwayatkan iaitu Al-Imam Daraqutni, yang meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengatakan tayamum ini perlu sampai ke siku, pun mendhaifkan riwayat itu dengan mengatakan ia adalah pandangan ataupun riwayat Ibnu Umar. Dia adalah orang kata apa, pandangan ataupun kata-kata daripada Ibnu Umar, bukannya riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah jadi hujah pada kita. Sebab yang menjadi hujah pada kita adalah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tapi kalau siapa-siapa nak kata saya nak juga pakai yang tu Ustaz, saya lebih orang kata apa, lebih selesa, lebih rasa selamat, maka tidak ada masalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita dah baca dah hadis berkaitan dengan tayamum ni, cuma sebagai mukadimahnya lah. Sebelum kita nak baca kepada hadis yang berikutnya, saya nak juga menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang keliru, tayamum ni maksud apa. So kita tengok sikit definisi para ulama. Okey, tayamum ni dalam bahasa ataupun kita panggil apa, dari sudut bahasa, makna literal, bermaksud tujuan. Bermaksud tujuan. Ya. Tayammam tu maksudnya saya bertujuan ataupun saya menuju kepada sesuatu. Manakala dari sudut istilah para fuqaha menyebut, bila disebut tayamum, mereka kata menyapu, ya, ataupun dalam bahasa yang lebih mudah dia kata taharah turabiyah. Dia kata taharah turabiyah, penyucian dengan debu, penyucian dengan tanah yang merangkumi sapuan muka dan juga kedua tangan, ketika mana tidak ada air ataupun tidak mampu untuk menggunakan air. Bahkan tayamum ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ia merupakan salah satu daripada keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tengok Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad SAW bila tidak ada air,
boleh bertayamum dengan apa yang ada di bumi. Ini satu keistimewaan. Kita akan tengok hadisnya nanti. Ia merupakan satu keistimewaan. Ya, baik. Jadi kalau tak ada air, maka kita boleh menggunakan tayamum. Okey. Kita tengok hadis berikutnya. Okey. Daripada Imran bin Husain. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Ya. Faqala ya fulan ma mana'aka an tusalliya fil qaum? Faqala ya Rasulullah asabatni janabah wala ma. Faqala alayka bis-sa'id fa innahu yakfik. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang terasing. Seorang lelaki dia terasing sikit. Lam yusalli fil qaum. Dia tak salat bersama dengan kumpulan manusia yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tegur dia. Nabi kata, "Ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum?" Wahai fulan, apakah yang menghalang kamu untuk kamu bersalat bersama dengan kaum? Ini memang perangai Nabi lah. Yang pertama, Nabi tak sukalah perbuatan seseorang tak join salat berjemaah. Kan? Dahlah dia ni tak ada uzur apa-apa, pergilah salat berjemaah. Nabi memang tak apa setujulah perbuatan tu. Tapi walaupun Nabi tak setuju, Nabi akan tanya dulu. Nabi akan tanya dulu. Nabi dia bukan jenis serbu tak pakai helmet lah. Nabi akan tanya dulu apa masalah dia. Nabi pun tanyalah dia. Nabi kata, "Ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum?" Apa yang menghalang kamu daripada salat bersama dengan kaum ni? Maka dia kata, "Asabatni janabah wala ma." Dia kata, "Ya Rasulullah, kan, saya ni telah ditimpa junub dan tidak ada air untuk saya mandi. Macam mana saya nak salat?" Kan, itu pandainya Nabi. Ini dia tanya dulu. So dia memang ada uzur lah. Sebab dia berjunub. Orang berjunub tak boleh salat melainkan kena orang kata bersuci dulu. So dia nak bersuci macam mana? Kena mandi. Mandi macam mana? Air tak ada. Maka Nabi SAW kata, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik." Kamu kena menggunakan tanah kerana itu sudah memadai untuk kamu. Okey, baik. Di antara hadis ni nak bagi tahu pada kita, hadis ni nak bagi tahu selain daripada tayamum ini menggantikan wuduk bagi orang yang berhadas kecil, tayamum juga boleh menggantikan tempat mandi wajib bagi orang yang tidak ada air ataupun orang yang tak mampu guna air. Itu yang pertama. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Taisirul Allam, syarah kepada Umdatul Ahkam, dia kata tayamum menggantikan mandi. Ketika mana tayamum ni boleh menggantikan mandi wajib. Tetapi dalam keadaan tidak ada air ataupun orang yang mudarat kalau menggunakan air. Kalau mudarat menggunakan air, tak ada masalah. Boleh bertayamum sama ada untuk hadas kecil ataupun untuk hadas besar. So, bagi orang yang ada keuzuran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada dia. Okey, kemudian yang ketiganya, ya, tidak patut bagi seorang yang ada ilmu bila dia tengok seseorang itu mengabaikan satu amalan, ya, mengabaikan satu amalan yang baik, tak sepatutnya dia terus maki ataupun terus cela. Sebaliknya dia perlu tanya. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta penjelasan kepada lelaki ni, dia nak tengok mungkin ada keuzuran. Jadi kalau kita ni terus maki je, takut-takut dia ada uzur yang valid, maka kita dah malu sendiri. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, dibenarkan untuk berijtihad dalam masalah ilmu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab ulama memang ada beza pendapat sikit. Boleh ke tidak ijtihad berlaku sewaktu Nabi SAW ada? Hadis ni membuktikan para sahabat berijtihad. Sebab apa? Sebab dia tu sendiri, tadi kita tengok dah, Ammar berijtihad dah. Ammar berijtihad.
Sebab Ammar ni dia terkena junub. Dia terkena junub, macam mana nak mengangkat hadas dia? Dia berijtihad lah. Kalau wuduk gantinya adalah muka dan tangan. Kalau junub, sebab asal mandi, so dia berguling pada tanah. Berguling pada tanah. Maka dia berijtihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ijtihad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat ni ada. Berlaku, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentangnya. Nabi tak kata lain kali kalau ada masalah jangan ijtihad. Nabi tak kata gitu. Bahkan Nabi membetulkan keputusan ijtihad. Bukan Nabi bantah proses ijtihad tu. Nabi hanya membetulkan proses tu, keputusan tu saja. Sebab itu para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi tak ada, mereka jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada masalah berlaku, mereka akan gunakan ijtihad yang mereka ada. So ini di antara perkara yang saya boleh sampaikan ya pada pagi ini. InsyaAllah pada minggu depan kita pada kuliah yang akan datang kita akan bincang lanjut berkenaan dengan tayamum ini. Kerana lepas ni saya pukul 10.30 saya ada urusan sikit. Saya ada pertemuan. Saya nak tengok soalan dulu dengan baki masa yang ada ni. Kalau ada soalan yang mana saya mampu jawab, saya jawablah insya-Allah. Ya. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Moga Allah berkati doktor dan keluarga dan tuan juga. Saya ada dua soalan ni. Jika seseorang mula merasa kurang excited ataupun teruja dengan hal-hal kehidupan dunia, adakah ia bermakna Allah telah menarik nikmat kemanisan dunia darinya, ataukah ia bermakna kurangnya dunia dalam hati? Mohon nasihat doktor. Pertama sekali, nikmat dunia ni adalah datang daripada Allah, itu memang kita terima, yang kita kena akui hakikatnya. Bila kita merasa kurang teruja, ia merupakan salah satu daripada perkara yang memang datang daripada Allah lah, sebab Allah yang menggerakkan jiwa kita. Cuma kita ni bila kurang teruja kepada nikmat dunia, kita kena tingkatkan teruja kita, keterujaan kita kepada ibadat untuk mendapatkan akhirat kita. Sebab apa? Sebab kita kena syukur juga daripada satu sudut, kerana banyak di kalangan manusia ni yang teruja kepada dunia sampai kadang-kadang melanggar hukum-hukum Tuhan hanya semata-mata kerana nak dapat dunia. Jadi bila mana kita kurang teruja, kita tak rasa tertarik sangat pada dunia, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan pada jiwa kita, ingin menjadikan jiwa kita lebih fokus kepada ilmu, lebih fokus kepada akhirat, lebih fokus kepada ibadah. Jadi kalau itu yang berlaku, ia merupakan satu kurnia yang besarlah daripada Allah kepada kita. Sebab Nabi SAW sendiri ada berpesan. Nabi kata, inna akhwafa ma akhafu alaikum an tuftaha alaikumud dunya kama futihat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa'alhatkum kama alhathum, atau kama qala. Yang bermaksud hadis Bukhari, perkara yang paling aku takut berlaku ke atas kamu ialah dunia dibuka kepada kamu. Dunia tu dibuka pada kamu luas, seperti mana dunia pernah dibuka ke atas orang sebelum kamu. Maka kamu akan berlumba cari dunia. Kamu akan berlumba kejar dunia, seperti mana orang lain mengejar, orang-orang sebelum kamu mengejar dunia. Dan dia akan melalaikan kamu seperti mana ia melalaikan dia. Baik. Maaf kalau soalan ni agak sensitif. Ramai yang menurut doktor tidak bermazhab. Bolehkah doktor tolong nyatakan pendapat doktor dalam isu? Saya dalam banyak keadaan bermazhab, bersetuju dengan al-mazhab Syafi'i. Bahkan kalau orang tanya kita, orang awam ini ada mazhab ke? Menurut pendapat yang tepat seperti mana yang dinukilkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, orang awam itu tidak ada mazhab yang khusus dalam mazhab fiqh. Kerana orang awam ini belajar dengan ustaz mereka. Dan apabila ustaz itu memberikan hukum, itulah mazhab mereka. Kerana orang awam tidak beriltizam dengan satu mazhab dalam setiap keadaan. Sebagai contohnya, kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mengatakan bayaran zakat itu mesti menggunakan barang yang wajib zakat. Umpamanya kalau kita bercucuk tanam, kita nak bayar zakat, kita kena bawa lah tanaman kita. Kalau kita bela lembu, kalau kita bela kambing, kita nak bayar zakat, kita kena bawa lembu dan kambing itu. Tetapi dalam Malaysia sekarang ni, kita banyak menggunakan mazhab Hanafi yang membenarkan penilaian nilai, kita bayar pakai duit. Adakah dibenarkan?
kita kata kita dah keluar daripada mazhab Syafi'i dalam masalah ni. Dalam masalah perbankan umpamanya, kita dah menggabungkan pelbagai mazhab dalam masalah ni, ya. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apakah pengganti bagi tahajud wanita yang haid? Wallahu taala a'lam. Perempuan yang haid memang tidak boleh bersolat. Baca Quran itu ada khilaf di kalangan para ulama yang kita akan bincang nanti. Manakala untuk perempuan haid, kalau dia berpegang kepada mazhab majoriti ulama yang tidak membenarkan dia untuk membaca Quran, dia boleh berzikir. Kerana zikir ini banyak di dalam sunnah Nabi SAW. Zikirlah dengan zikir yang diajar oleh Nabi SAW. InsyaAllah ia akan memberikan faedah kepada orang perempuan yang tidak boleh untuk bersolat pada ketika itu. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya pelajar. Saya ingin mendapatkan nasihat serta semangat yang boleh diberikan oleh doktor kepada kami sebagai pelajar agama STPM. Pertama sekali, bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai pelajar, ia merupakan satu rezeki. Bila Allah Taala gerakkan jiwa kita untuk menjadi pelajar, ia merupakan satu rezeki yang sangat besar. Kenapa? Kerana ilmu mengangkat darjat manusia. Allah Taala menyebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu, dan Allah Taala mengangkat darjat orang yang diberikan ilmu di kalangan kamu. Kan ketika mana orang lain duk sibuk dengan benda-benda dunia, orang lain duk sibuk dengan benda-benda yang melarakan ataupun benda-benda yang mensia-siakan amalan dan masa mereka, tetapi kita ni boleh lagi untuk berstruggle, memenatkan kepala kita, memenatkan otak kita untuk belajar. Itu satu kurnia yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang keduanya, ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kemampuan akal yang Allah Ta'ala beri kepada kita adalah amanah. Jadi kita kena buat yang terbaik. Saya pegang pada diri saya, kalau saya belajar, saya bukan yang pelajar yang terbaik, tapi saya cuba untuk menjadi yang terbaik, iaitu bila Allah Ta'ala letakkan kita pada satu-satu bidang, kita kena jadi yang terbaik dalam bidang itu. Sehingga kalau boleh, kita menjadi tempat rujukan orang dalam bidang tersebut. Jadi saya doakan kepada Abu Sufyan tadi ni, supaya dapat kejayaan yang akan mengubah nasib umat Islam ini, memberikan manfaat kepada mereka. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Adakah benar menjamakkan salat tidak sah didirikan kepada seseorang yang berkursus selama lebih 7 hari? Mohon pencerahan. Ini kita akan bincang nanti ni. Cuma ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Kalau ikut mazhab Syafi'i, apabila kita berniat, bertujuan untuk duduk di satu tempat itu melebihi 3 hari, 3 hari dan ke atas, tak masuk dan hari keluar, maka bila sampai je dah tak boleh jamak qasar dah. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Tetapi di sana ada pendapat yang lain daripada mazhab yang lain mengatakan selagi mana kita tidak berniat untuk tinggal di situ terus, maka tidak menjadi masalah. Ini isu ni memang isu yang ulama berbeza pendapat. Kita akan bincang nanti insya-Allah bila sampai pada tajuknya. Baik. Maaf lagi tajuk Ustaz, apa hukum trading saham? Saham ni ada banyak kategori, ada banyak cara trading. Satu trading tak sama dengan trading yang lain. Jadi saya cadangkan kepada tuan yang bertanya ini untuk bertanya kepada ustaz yang merupakan pakar dalam bidang muamalat. Wallahu a'lam. Sekali tepuk tu maksudnya untuk sapu muka dan kedua tangan sekaligus, atau sekali untuk wajah, sekali untuk dua tangan? Itu yang saya sebut tadi. Majoriti ataupun kita kata majoriti ahli hadis dan juga Imam Ahmad kata dia tepuk sekali untuk wajah dan terus ke tangan, ataupun tangan dulu kemudian ke wajah. Manakala mazhab Syafi'i, Hanafi dan juga Maliki, mereka kata sekali tepuk untuk tangan, sekali tepuk untuk wajah, sekali tepuk untuk tangan. Itu perbezaan berlaku disebabkan apa? Ayat Quran yang mujmal dan juga hadis yang bercanggah-canggah dalam masalah ni. Okey. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Kami sebagai pelajar STPM aliran agama, kami nak tahu bagaimana cara doktor belajar serta semangat doktor dalam menuntut ilmu. Saya ni bukan pelajar terbaik lah, kan? Tapi saya doakan kepada adik Daniel ini supaya teruskan semangat. Macam mana nak jadi bersemangat dalam belajar ni? Nak jadi semangat dalam belajar ni apabila kita rasa ilmu tu amanah. Dan dengan ilmu ni lah kita dapat mengubah keadaan manusia. Dan dengan ilmu ni merupakan satu benda yang kita mampu buat dalam keadaan kita nak pahalanya berterusan. Sebab Nabi SAW menyebutkan kan, 3 perkara yang bila kita mati akan kekal. Apa dia? Yang pertama, sedekah jariah.
ilmu yang dimanfaatkan dan anak saleh yang mendoakan. Kita tak ada anak lagi. Kan, adik tak ada anak lagi sebab dia STPM. Yang keduanya, sedekah jariah, wakaf lah. Dan apa saja yang berterusan manfaatnya yang kita sedekah. Sedekah ni mungkin kita tak ada duit lagi, kita tengah, orang kata apa, kita pun masih belajar lagi. Tapi ilmu yang dimanfaatkan ini akan kekal. Ilmu yang dimanfaatkan ini akan berkekalan. Jadi ilmu ni dia tak akan habis. Kalau harta kita bagi, dia akan berkurang. Ilmu lagi kita bagi, lagi bertahan pada kita, lagi kita ingat. Ya? Baik. Okey, itu saja soalan yang saya mampu jawab untuk pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan lain kita bertemu lagi. Terima kasih kepada Kak Lin, kepada semua tim Nur Islam Academy. Saya minta maaf hari ini saya habiskan awal sikit kerana saya ada pertemuan sepatutnya pukul 10.30. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Saya minta maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.